Okay, terima kasih. Terima kasih kepada semua kawan-kawan media dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang telah bersama dengan pihak kami untuk menjawab kepada Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz yang telah mendedahkan senarai projek-projek rundingan terus bernilai 6.6 bilion seperti yang didakwa oleh beliau pada hari Isnin. So saya ada kenyataan abar. Ini ada dalam 3 salinan. Kita pun buat secara terperinci dan harap bila diedarkan ini dalam 3 salinan. Selepas ditekan oleh pemimpin Pakatan Harapan, juga mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga rakyat Malaysia, Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz akhirnya tunduk dan mendedahkan senarai 101 projek rundingan terus bernilai 6.61 bilion ringgit yang didakwanya diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dalam jangka masa 22 bulan. Kini kami tahu mengapa Zafrul atau Menteri Kewangan ingin buat demikian sebelum ini. Ada 3 penipuan besar. Yang pertama, kebanyakan projek rundingan terus ini bukan inisiatif baru daripada Pakatan Harapan, tetapi adalah projek yang diwarisi atau sambungan dari zaman Barisan Nasional. Bezanya Pakatan Harapan telah meneruskan projek-projek ini dengan pemotongan kos yang menghasilkan penjimatan yang ketara. Apa yang mengejutkan ialah rupa-rupanya projek rundingan terus di bawah inisiatif Pakatan Harapan bukanlah 6.61 bilion ringgit seperti yang diwawakan, tetapi sebenarnya hanya 352 juta ringgit saja. Baki 6,258 juta ringgit atau 6.258 bilion ialah projek yang diwarisi dan sambungan dari zaman BN yang terpaksa diteruskan oleh Pakatan Harapan. Nilai projek rundingan terus 6.61 bilion ringgit hanya merupakan 1.38% daripada nilai keseluruhan perolehan oleh Kerajaan Malaysia pada tahun 2018 dan 2019. Sekiranya hanya projek rundingan terus yang benar-benar di bawah inisiatif Pakatan Harapan diambil kira, iaitu sekadar 352 juta ringgit sahaja. Ia merupakan bukan 1.38%, tapi ia merupakan hanya 0.07% daripada nilai keseluruhan perolehan kerajaan tempoh itu sebanyak 477.38 bilion ringgit. Dalam kata lain, 99.93% daripada jumlah keseluruhan perolehan telah ditawarkan melalui kaedah tender dan bukan rundingan terus. Jelas sekali adalah satu penipuan besar oleh Menteri Kewangan mengatakan Pakatan Harapan telah meluluskan 6.61 bilion projek rundingan terus. Yang itu yang pertama, projek rundingan terus Pakatan Harapan bukannya 1.4% tetapi hanya 0.07% daripada nilai keseluruhan perolehan kerajaan. Penipuan nombor 2. Meletakkan projek zaman BN sebanyak 6.258 bilion ringgit sebagai projek rundingan terus zaman Pakatan Harapan. Ini BN punya, dia pula cakap salah kita punya. Yang sebenarnya hanya 352 juta ringgit. Untuk menjadikan jumlah kononnya 6.61 bilion ringgit. Keraguan kami telah ternyata dan terbukti dengan senarai 101 projek bernilai 6.61 bilion ringgit yang didedahkan oleh Kementerian Kewangan semalam. Pertama, ini saya nak bagi beberapa contoh di mana projek BN Kementerian Kewangan letakkan sebagai projek PH. Projek BN nombor 1 melibatkan jumlah 4.48 bilion ringgit Kementerian Pengangkutan.
Pertama sekali, senarai tersebut telah memasukkan 5 projek bernilai 4.48 bilion ringgit yang telah ditawarkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sebelum Pakatan Harapan menjadi kerajaan. Ini adalah projek menaik taraf kemudahan infrastruktur landasan berkembar elektrik di Lembah Kelang Fasa 2 atau KVDT 2, Klang Valley Dual Track 2. Sebenarnya projek ini telah ditawarkan kepada syarikat tersebut dengan harga 5.265 bilion ringgit oleh Kerajaan BN secara rundingan terus. Setelah mengambil alih kerajaan, Pakatan Harapan mendapati bahawa harga kontrak tersebut adalah terlampau tinggi dan Jemaah Menteri telah bersetuju untuk membatalkan kontrak tersebut. Akan tetapi pihak syarikat kontraktor, sebuah syarikat usaha sama antara Daya Maju dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT telah merayu kepada pihak kerajaan. Setelah rundingan yang menyeluruh, kerajaan PH telah bersetuju untuk meneruskan projek tersebut dengan harga kontrak yang jauh lebih rendah, iaitu 4.475 bilion ringgit. Penyelesaian ini juga akan mengelakkan sebarang tindakan mahkamah antara syarikat dengan kerajaan dan mengurangkan sebarang kelewatan ke atas projek jika projek tersebut ditender semula. Oleh itu, Menteri Kewangan sepatutnya memuji Kerajaan Pakatan Harapan kerana kami telah menjimatkan wang rakyat sebanyak 790 juta ringgit. Di samping itu, ada lagi 4 projek di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Antarabangsa atau MITI yang bernilai sebanyak 8.2 juta ringgit yang telah dijalankan sebelum April 2018, iaitu semasa Barisan Nasional masih memerintah. Diluluskan, dijalankan oleh BN pada bulan April, tapi pun kira sama pihak kami. Hanya 5 projek di atas daripada Kementerian Pengangkutan dan MITI di bawah itu sudah menjadi jumlah 4.49 bilion ringgit sahaja, dan ini merangkumi 68% daripada jumlah 6.61 bilion ringgit projek rundingan terus yang dihebohkan oleh Menteri Kewangan. Contoh nombor 2. Projek sambungan Barisan Nasional sebanyak 1.753 bilion atau 26.5% daripada jumlah 6.61 bilion ringgit ini. Penemuan awal mengenai senarai 101 projek menunjukkan bahawa 31 projek bernilai 1.753 bilion ringgit merupakan projek yang diwarisi daripada Kerajaan Barisan Nasional yang dulu. Senarai kontrak tersebut dilampirkan bersama. Kesemua kontrak tersebut merupakan sambungan dan penambahbaikan bekalan dan perkhidmatan yang diwarisi daripada Kerajaan Barisan Nasional. Kontrak-kontrak tersebut juga selalunya melibatkan perkhidmatan atau bekalan yang memerlukan kepakaran tertentu atau monopoli. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Multimedia terpaksa memperoleh perkhidmatan sewaan satu multiplexer berserta infrastruktur dan fasiliti rangkaian bagi siaran TV digital bagi tempoh 3 tahun dengan nilai 254 juta ringgit kerana tiada pilihan lain. Kontrak melantik MyTV untuk perkhidmatan tersebut telah dibuat pada tahun 2014 semasa Kerajaan Barisan Nasional masih memerintah. Kontrak pengurusan operasi dan penyelenggaraan sistem Malaysian Emergency Response Services atau MERS 999 dengan Telekom Malaysia Berhad sebagai pembekal tunggal dengan nilai 94 juta ringgit juga merupakan perolehan dalam situasi yang sama. Contoh nombor 3, tayangan Piala Dunia 29.9 juta ringgit. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Hairi Jamaluddin telah membuat tweet pagi ini mempersoalkan bayaran 29.9 juta ringgit kepada sports media and distributor untuk hak menyiarkan Piala Dunia FIFA 2018. Walaupun Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia pada masa itu, iaitu Yang Berhormat Govind Singh, telah mengumumkan bahawa pihak kerajaan tidak akan menanggung sebarang kos untuk penyiaran perlawanan antarabangsa tersebut. Menteri Kewangan sepatutnya mengeluarkan projek tersebut daripada senarai ini sebab walaupun pihak RTM
telah membayar 29.9 juta ringgit. Kesemua kos ini telah dikutip balik daripada pihak penaja iaitu AirAsia dan Maxis. Dalam kata lain, AirAsia dan Maxis bayar RTM. RTM bayar sports media and distributor. So kerajaan tidak menanggung sebarang bayaran. So jangan pula masukkan kontrak ini bila kerajaan tak ada sebarang perbelanjaan. Tambahan pula sports media and distributor sememangnya memegang hak monopoli ke atas penyiaran Piala Dunia di Malaysia. Oleh sebab itu, tender terbuka tidak dapat dijalankan dalam situasi ini. Dan monopoli ini tidak diberikan oleh Malaysia. Dia diberikan oleh penganjur Piala Dunia di Zurich. So itu kerajaan Malaysia tak ada kawalan. Dan contoh terakhir iaitu kita pergi ke perkara pokok. Iaitu berapakah jumlah sebenarnya projek rundingan terus yang diluluskan oleh Pakatan Harapan. Inilah jawapannya. 352 juta ringgit. Bukanlah 6.61 bilion ringgit. Hanya jumlah 352 juta ringgit merupakan perolehan baru rundingan terus yang dilaksanakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Daripada senarai ini, 130 juta ringgit atau hampir setengah atau 48.3% daripada nilai keseluruhannya adalah untuk projek membina, mengoperasi dan menyelenggara sistem pemindahan sisa pekerja baru di Taman Beringin Jinjang Utara bagi menggantikan stesen sedia ada. Projek ini diterajui oleh tidak lain tidak bukan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Mungkin lebih baik Yang Berhormat Menteri yang berkaitan yang begitu lantang menafikan penawaran sebarang kontrak rundingan terus boleh menjelaskan apa sebabnya projek ini ditawarkan secara rundingan terus. Selain itu, kontrak 70 juta ringgit telah diberikan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mencetak buku teks kurikulum standard sekolah rendah akibat kesuntukan masa. Jika tidak dilaksanakan secara rundingan terus, murid-murid tidak akan ada buku teks untuk memulakan sesi persekolahan. Satu lagi ialah projek rundingan terus daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, iaitu operasi bersepadu wabak rabies berjumlah 2.98 juta ringgit atau hampir 3 juta ringgit. Peruntukan ini adalah terdesak untuk mengatasi kecemasan wabak rabies di negeri Sarawak. Adakah kerajaan perlu tunggu di waktu menghadapi masalah kesihatan untuk menjalankan operasi melawan wabak rabies? Sudah dua penipuan yang dibongkarkan. Yang penipuan ketiga ialah usaha Menteri Kewangan untuk menutup hakikat bahawa Perdana Menteri dan menteri-menteri pengkhianat Pakatan Harapan yang kini menjadi Menteri Perikatan Nasional juga ada meminta projek rundingan terus. Mereka semua telah cuba menafikan di Parlimen dan dalam kenyataan akhbar. Pembohongan menteri-menteri pengkhianat dibongkar dengan pendedahan senarai Menteri Kewangan semalam yang menunjukkan bahawa kementerian yang disandang sebelum ini, satu, Kementerian Dalam Negeri. Sekarang Perdana Menteri, tapi masa itu Menteri Dalam Negeri meminta 517.7 juta ringgit. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan meminta 171 juta ringgit. Kementerian Hal Ehwal Ekonomi, ini Datuk Seri Azmin Ali, meminta 1.2 juta ringgit. Dan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Rina Harun, meminta 7.36 juta ringgit. Di samping permintaan menteri-menteri tersebut, projek-projek besar seperti KVDT2, Klang Valley Dual Track 2 mendapat kelulusan Kabinet. Sama ada menteri-menteri pengkhianat ini bohong, tidur dalam Kabinet atau terlalu sibuk mengaturkan langkah Sheraton. Hanya mereka yang tahu. Menteri Kewangan sendiri mengakui projek rundingan terus tidak salah dan dibenarkan atas dasar proses perolehan yang memenuhi syarat-syarat di antaranya perolehan masa krisis atau bencana alam, perolehan berkepentingan nasional dan melibatkan keselamatan negara, Angkatan Tentera Malaysia atau Polis Diraja Malaysia.
ataupun kepakaran khusus one of a kind. Sememangnya Kementerian Kewangan Pakatan Harapan mengamalkan sistem tender terbuka selaras dengan Manifesto Pilihan Raya Umum 2018 PH yang menyatakan dalam Janji 23. Kami akan memastikan sistem tender terbuka digunakan dengan meluas dan telus, terutamanya untuk projek-projek besar. Dan dengan hanya 0.07% daripada jumlah keseluruhan perolehan kerajaan PH adalah projek rundingan terus. Jelas sekali Pakatan Harapan mengutarakan janji untuk menerima pakai sistem tender terbuka selaras dengan prinsip accountability dan ketelusan. Sebagai kesimpulan, Menteri Kewangan juga harus berterus terang dengan mendedahkan projek rundingan terus zaman Barisan Nasional. Dan yang penting sekali, projek rundingan terus yang diluluskan oleh beliau sendiri dalam Kerajaan Perikatan Nasional sebagai Menteri Kewangan. Menteri Kewangan harus membuktikan semua projek rundingan terus yang diluluskan oleh beliau adalah teratur dan berkepentingan awam. Biar rakyat buat penilaian sendiri. Kerajaan mana yang mendukung prinsip accountability dan ketelusan. Jangan ada double standard atau antara dua darjat seperti Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia yang hanya berhasrat mengkaji projek rundingan terus Pakatan Harapan tetapi tidaknya projek rundingan terus Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Biar fakta berbicara dengan sendirinya. Berani kerana benar, amar makruf, nahi mungkar. Terima kasih semua. Ada apa-apa soalan? Yes. No, I didn't say I want to make a report. I just say that when MACC make a public announcement that they want to study these direct award contracts, why only study Pakatan Harapan? Why is there a double standard? You should also be studying Perikatan Nasional and also Barisan Nasional. They also have direct awards. And direct awards is not wrong. It's required in emergencies like floods and national disasters as well as when you face COVID-19. You need funds immediately. No, they didn't. There was no report made yesterday, but they can always, there was no report made against Barisan Nasional and Perikatan Nasional. We can make a report if they so wish. They can make their own report. Or they can make their report on their own. I think under the law, they can do it. But do not use double standards. When you want to investigate direct awards, investigate thoroughly and comprehensively. Not just one government, but all governments. I find that very unusual. I think she should be asking the Menteri Kewangan Tengku Zafrul, because it is Tengku Zafrul's list. Now she's disputing Tengku Zafrul's list. I think let this matter be resolved among the two ministers first before I comment. One more. On the book, there was a lot of talks on the book bought by Azmi's ministry. Were you the one who approved it when you were the finance minister? No, when the minister asked for this type of allocation, even for his renovating his office, I think we always trust the minister. And at the time, we trusted him. I made a mistake. I trusted the wrong person. Okay? Any other questions before I ask my other colleagues to make their comments? Because their ministry is also... If I may respond to Zuraida. Right, come. Amount di bawah KPKT ialah 170 juta. Ini projek sampah diberi pada Bumi Segar. Yang kemudian diberi pada subsidiarinya, Widat Group dengan harga 120 juta. Dan Zuraida buat kenyataan dia tak tahu menahu. Saya buat perbandingan. Di bawah senarai ini, di bawah KPD NACP, projek runding terus bernilai 160 juta ringgit. Iaitu untuk promosi kempen beli barangan Malaysia, KPD NACP dengan menggunakan AirAsia yang menerbangkan 100 juta penumpang setahun. Okay. Saya tahu 160 juta itu dalam pengetahuan saya. Kalau 170 juta tak ada dalam pengetahuan Zuraida dan kenyataan dia baru nak menyiasat, sah dia tidur. Ya. Sah dia tidur. Jadi pendedahan Zafrul
seperti disebut oleh Khalid Samad beberapa hari lepas, sebenarnya semacam tidak mensasarkan kita sangat, tapi lebih mensasarkan kepada menteri-menteri pengkhianat ini. Ya, sebagai salah seorang tim manifesto, saya rasa bertanggungjawab untuk menerangkan sekali lagi apa yang kami jadikan dasar kami adalah begini. Kami akan menggunakan secara meluas dan terus dalam perolehan projek, utamanya projek-projek besar. If in English, we will ensure that we will be using the open tendering process extensively and transparently in big ticket item particularly. Kami tidak sebut exclusively atau only, because kami sedar bahawa ada projek-projek terutama dalam keadaan emergency dan monopoli seperti mana juga ada dalam KKM, di mana dalam satu kontrak diberikan kepada MQSH, the Malaysian Society for Quality in Health, hanya diberikan kerana mereka saja yang mampu untuk melaksanakan itu. Jadi sekali lagi, istilahnya adalah extensively dan bukan exclusively, secara meluas dan bukan hanya secara open tender saja. Itu saya perlu rakamkan. Terima kasih. Saya nampak ada juga hal Kementerian Pertahanan cuma lanjutan daripada kerajaan dulu, terutama servis. Misalnya nak servis A400M, itu mesti daripada Airbus, iaitu yang membekalnya. Begitu juga banyakkannya di defense yang overhaul penerusan daripada kerajaan dulu. Tak sepatutnya dia masuk dalam tender runding atau tender terbuka. Hal ini kerana penerusan, iaitu menyelenggarakan alat-alat pertahanan yang sedia ada. Memang menyelenggara pertahanan ini, terutama nak menyelenggarakan A400M Airbus itu memang agak tinggi nilai dan harganya. Jadi tak dimasukkan dalam soal tender ni satu perkara yang tak berapa betul lah, kerana ia adalah penyelenggaraan, iaitu yang nampak banyak sampai 6 bilion itu, iaitu penyelenggaraan yang disambung daripada kerajaan-kerajaan yang terdahulu. Terima kasih. Terima kasih. Mula-mula saya nak tanya Datuk Zafrul ni, bila dia keluarkan kenyataan dan juga 101 tender yang telah dimukakan oleh beliau, adakah beliau kata di sini dengan yang ini dibukakan bahawa menteri-menteri yang jaga kementerian ini bertanggungjawab, ataupun KSU dan juga ketua-ketua jabatan yang bertanggungjawab? Sebab kalau kita ikut peraturan kewangan yang ada ini, banyak kes-kes ataupun tender-tender yang dikeluarkan, mereka tak payah bawa kepada menteri. Ada satu perkeliling di dalam MOF yang katakan bahawa tata cara MOF itu only when the amount is above 50 million, if I'm not mistaken, that we has to be brought to the minister. If not, the KSU and all can decide on their own at that level. Now, some of us in my ministry, I made a memo, internal memo, bringing down that amount to 5 million. Anything above 5 million will be brought to tender, but below 5 million will be decided by the officers in charge. That is allowable in the Peraturan Kewangan, in the Ministry of Finance. Under TI instructions, that is allowable. Now, in my ministry, totally, they have said 13 tenders amounting to 5.67 million. If you break it down, there are amounts for 36,000, there's amount for 30,000, 28,000. Ministers cannot be involved in all the small amounts, then nothing will work. Some of them are emergency. Example, in Kedah, when there was a drought, we had to get raw water. We had to immediately drill underground in order to get raw water. I cannot wait for a tender process, and that amount is only about 50 to 60,000 ringgit. And that is allowable under the Treasury instructions for the Ketua Pengarah for that department to use
his powers in order to make it happen. So we must be clear. There's one big one, 3.41 million, that is Pameran Khazanah Hutan Negara. That is the Hutan Kita exhibition. The area of exhibition is only one area, KL Towers. You have to pay KL Towers the money. You can't pay to KL because we're having it at KL Towers. And this was also discussed thoroughly in the ministry, where 3-4 companies were called in order to see the promotion exercise and then decided. And this is also within the prerogative of the KSU or the Ketua Jabatan. So don't make it an issue where every other single penny spent in the ministry is the prerogative or under control of the minister. There is the Peraturan Kewangan. So again, I think the Minister Zafrul has been mischievous in trying to portray above means that there has been some corruption that's going on. SPRM is free to investigate all those that has been shown here. And this is coming back to them. And I think Minister, the so-called senior most minister in Perikatan Nasional, Dato' Sri Azmin Ali, when stood up and said that he doesn't know anything, nothing was brought during the cabinet minister, is a total lie, because it is for sure that some of them were brought to cabinet for approval. KVDT 2 will definitely discuss in cabinet, and I can tell you he was present in the meeting and approved in the cabinet. And you cannot say that this is a total lie, and this is coming from the second man in PN. So from this you can understand the situation that the present government and the Prime Minister is facing, because there is a lot here that the present Prime Minister has to answer as well, because he was the Minister of Home Affairs. And so I think this is more important for Zafrul, to be careful when he wants to play politics with the position he is. He's very new. He's come in now from a corporate sector. He's shooting his own foot, and at the same time, I think he should be more knowledgeable in the sense of economics and money, and play a role of Minister of Finance. Sorry, but given that all these were supposed outright lies against the previous government, doesn't that open up an avenue for you to actually take legal action? No, it's against the government. It's against the government. No, against an individual. Against the government. See? Terima kasih. I want to express being part of this manifesto committee. We very clearly know that not every government project can be open tender. That's why if you read carefully, and please read, because a lot of people are not reading, and then they just accuse us by sloganeering, especially the cyber troopers and also those fanatical about Barisan Nasional and PAS and Muafakat Nasional. In our manifesto, it clearly says that we will exercise extensively on open tender, which we have successfully done that to only 0.06%. So this is our success story. So people can judge the difference between Pakatan Harapan, the good governance that we have practiced, vis-a-vis against Perikatan Nasional and Barisan Nasional. Let the people judge. Second thing I want to raise up, because being a Deputy Minister of Agriculture, 2019 there was an outbreak in this rabies in Sarawak, and it was an emergency. People died. 5-year-old kid died. When this matter has brought up to us, and also Sarawak is facing difficulties because they don't have enough doctors, veterinary doctors, and also officers and vaccines. They reach out to us to help them. We know there's an emergency, and we saw children died. That's why immediately when these things is brought up in a post-cap meeting, my minister, Dato' Sri Salihuddin Ayub, and us, we immediately approve whatever help. We said whatever help is needed, do it. Whatever amount, do it, because it's people's life. And we are very proud to do this direct negotiation, because we know lives matters. And we cannot let more children die in Sarawak. So let this be open,
don't accuse us of being corrupt. There's no corruption here, yeah, because people's life matter, and we have successfully done that, and we are very proud of it. Thank you. Terima kasih. Yang di dalam senarai Tengku Zafrul juga ada yang berkenaan dengan Kementerian Tenaga, Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, di mana 8.46 juta digunakan dalam rundingan terus. Ada 7 projek. Daripada 7 projek tersebut, saya telah tengok senarai ada 6 daripada mereka adalah pembaharuan perkhidmatan, di mana kontraktor yang sedia ada diperbaharui. Saya bagi satu contoh ya. Salah satu adalah di mana kita memperbaharui perkhidmatan untuk penyelenggaraan sistem penerimaan data satelit Spot 6 dan 7 di stesen penerima data Satellite Agency Remote Sensing Malaysia. Kerana satelit itu belong to Airbus. Dia milik Airbus, kita perlu dapatkan satelit data daripada satelit daripada mereka. Kita tak ada option yang lain. Oleh itu 6 daripada 7 memang. Yang satu lagi adalah perolehan peralatan pengukuran kualiti udara. Ini adalah berkenaan dengan Basir Kudang. Kita telah pun membuat keputusan di Kabinet. Saya sangat yakin di mana menteri-menteri pengkhianat memang mereka, salah satu daripada mereka memang hadir di Kabinet. Jika dia tak hadir, jika dia kata dia tidak hadir, mungkin dia kalau hadir tak tahu, mungkin dia tidur. Sebab ini adalah krisis yang sangat serius. Kita bincang panjang lebar dan kita bincang Kabinet luluskan peruntukan supaya kita dapatkan alat-alat pengesan, sensors ya, untuk mendapat tahu mana sumber pencemaran ataupun sumber gas-gas toksik ini. Sebelum ini memang kita tidak ada alat-alat pengesan yang mencukupi apabila krisis Sungai Kim Kim berlaku. Kita tidak menunding jari dan kata Barisan Nasional tak ada alat-alat tertentu. Apa yang kita buat, kita fokus untuk delivery. Kita mendapatkan alat-alat yang cukup dalam masa 1 tahun saja. Itu bernilai, projek itu bernilai 4.75 juta ringgit. Saya tahu 4.75 juta, saya pun tahu rundingan terus. Saya nak ulang sekali lagi. Apa yang Datuk Saifuddin kata, kalau Zuraida tidak tahu lebih daripada 100 juta, memang dia sah tidur. Ya? So 4.75 juta ringgit ini kita membuat untuk apa? Untuk real-time alert system. Real-time alert system di mana ini adalah pertama di dalam negara kita untuk ada real-time alert system. Sekarang di Pasir Gudang, apa-apa kita ada gas toksik boleh secara real-time dikesan ataupun dikesan oleh alat-alat ini yang mengesan total volatile organic compound. Dan dengan ada rundingan terus ini, kita bukan sahaja dapat memperolehi alat-alat real-time sensors ini, kita memasang, bukan sahaja memasang, kita dapat mengcalibrate sensor-sensor ini, dan bukan sahaja itu dalam kurang daripada 1 tahun. Semua ini siap boleh totally functional. Sekarang anda semua wartawan boleh tanya Tuan Ibrahim, sama ada sistem ini siap dan berfungsi. Inilah kenapa kita perlu rundingan terus. Kita nak rundingan terus supaya kita boleh mengutamakan kesihatan penduduk-penduduk dalam masa kurang daripada 1 tahun. Kita dapat siapkan projek ini yang menjadikan projek pertama yang ada sistem real-time alert system ini. Itu sahaja daripada saya. Thank you. Lagi. Okay, short one. You can take 2 pages each. Apabila ini adalah kenyataan bersama dengan Datuk Daryl Laikin, mantan Menteri MITI, dan apabila saya melihat senarai yang telah dibangkitkan, yang telah diterbitkan oleh Tengku Zafrul, saya merasa sedikit kecewa oleh kerana ada 4 acara yang kononnya dianjurkan oleh MITI di bawah Pakatan Harapan
yang jumlah nilainya adalah lebih kurang 8 juta ringgit, tetapi saya dan juga Dato' Daryl tidak terima satu jemputan untuk pergi ke acara ini juga. Jadi saya pun rasa sedikit pening apabila saya memeriksa laman web MITI dan juga Facebook. Saya mendapati bahawa 4 acara ini jumlah nilainya adalah lebih kurang 8.2 juta ringgit. Semua ini adalah dianjur oleh di bawah Barisan Nasional, di bawah Menteri MITI pada masa itu, iaitu Yang Berhormat Jeli. Ada 3 event yang disenaraikan di sini. Hub Usahawan Bumi Putra 2018 pada 30 hari bulan Mac. Satu lagi Young CEO Summit yang dianjurkan pada 30 dan 31 hari bulan Mac. Satu lagi SDSI Showcase, satu daerah satu industri showcase, 30 dan 31 hari bulan Mac. Dan satu lagi ialah Jelajah Niaga, Jom Niaga Wilayah Utara yang berlangsung 26 sampai ke 28 hari bulan Januari tahun 2018. Jadi dari jumlah projek direct nego iaitu 10.4 juta, lebih kurang 80% adalah projek di bawah Barisan Nasional. Dalam masa 3 bulan iaitu bulan Januari, Februari, Mac 2018, 8 juta telah dibelanjakan secara direct nego oleh Barisan Nasional. Tetapi dalam masa 22 bulan di bawah Pakatan Harapan, kita telah belanjakan hanya 2 juta secara direct nego, dan saya rasa setiap projek ada penjelasan dia. Jadi saya mencabarkan Tengku Datuk Zafrul untuk mendedahkan semua projek direct nego di bawah MITI dari tahun 2013 sampai ke 2018 supaya rakyat boleh menilai dan membuat perbandingan dengan track record Kerajaan Barisan Nasional dan juga track record Kerajaan PH. Terima kasih. Alright, terima kasih. Jadi adakah saudara atau rakan-rakan saudara bercadang untuk melakukan laporan agar SPRM dapat menyiasat projek rundingan terus di bawah BN atau PN? Itu SPRM tahu macam mana dia jalankan tugasnya. So seperti yang saya sebut, dia tak boleh benarkan kedudukan antara dua darjat. Iaitu tak ada double standard. Itu adalah satu ujian untuk SPRM. Buktikan mereka profesional, mereka adil, mereka tidak ada double standard. Seperti yang disebut tadi, mereka boleh buat laporan sendiri untuk jalankan itu siasatan. Dan memang kajian ini boleh dilakukan oleh mereka. Kita tunggu dan lihat. Terima kasih. Setakat ni MNCC ada panggil YB? Tak ada. Saya sudah cakap, saya sudah jawab soalan saudara semalam. Saya ulangi hari ini lagi. Tidak ada. Out of 352 juta ni, berapa mewakili berapa projek YB daripada 101 projek? Boleh lihat lampiran? Semua ada. Lampiran semua ada. Semua di situ. Saya ada 3. Satu kenyataan saya, 2 lampiran. Dapat daripada pembantu saya, ada sini. Kalau tak ada itu, tengok, baca itu kan lampiran sana. Okey? Semua ada. Kita bagi, semua pun kita tak ada kementerian, kita sendiri buat. Okay, thank you. Terima kasih kepada semua. Thank you.